A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada saya, Nurin Aini binti Kodir, Nik Nur Ifah Wadiah binti Muhammad Syukri dan Nik Ayuni binti Zulkifli akan membentangkan tentang isi kandungan, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 sehingga tahun 6, khusus dalam bidang akidah dan sirah. Okay, dalam pembentangan ini kami akan memfokuskan kepada isi kandungan ataupun organisasi DSKP ni yang meliputi 3 standard, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Namun kali ini kami hanya akan analisis ataupun kami hanya akan bentangkan secara ringkas standard kandungan dan standard pembelajaran sahaja dan diikuti dengan nota guru, yang mana nota guru ni kami ambil berdasarkan buku teks pendidikan Islam tahun 1 hingga tahun 6, jenis pentaksiran dan juga elemen kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Dan sebelum mula, mari kita ingat balik apakah itu standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okay, standard kandungan ialah berdasarkan DSKP, standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Manakala standard pembelajaran pula bermaksud suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Okay, secara ringkasnya, standard kandungan ni merupakan apa yang murid perlu tahu dan apa yang murid perlu belajar. Manakala standard pembelajaran pula secara ringkasnya ialah kriteria ataupun indikator yang ditetapkan untuk murid tu kuasai. Dan standard kandungan dan standard pembelajaran ni saling berhubung antara satu sama lain. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan DSKP Pendidikan Islam tahun 1 terlebih dahulu dalam bidang akidah dan sirah. Kita akan mulakan dengan bidang akidah terlebih dahulu. Seterusnya, bidang akidah. Okay, seperti yang saya cakap tadi, kita akan lihat kepada 5 aspek, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran, nota guru, pentaksiran dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk bidang akidah tahun 1, apa yang murid perlu akan belajar ialah murid akan merumus dan meyakini rukun iman serta menjadikannya sebagai pegangan dan asas tindakan dalam kehidupan harian. Dan standard pembelajaran nya pula murid dapat menyatakan pengertian rukun iman, menyenaraikan rukun iman, merumuskan kepentingan beriman kepada rukun iman dalam kehidupan harian dan meyakini rukun iman dan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan. Untuk nota guru pula, ini adalah nota guru ni seperti apakah yang perlu cikgu tekankan, apakah yang perlu cikgu bagi perhatian dalam semasa PDP, sama ada dalam bidik darjah ataupun sekarang ni kita jalankan secara PDPR. Okay. Antaranya yang perlu cikgu ambil perhatian ialah bersoal jawab dengan murid dan mengaitkan dengan tajuk. Ini untuk memulakan suatu pembelajaran lah. Guru boleh bersoal jawab terlebih dahulu dengan murid dan kaitkan dengan tajuk. Dan seterusnya menjelaskan lagi erti iman dengan memberikan contoh. Contoh ni supaya murid lebih nampak lebih jelas dengan erti iman tu. Seterusnya membuat perbincangan cara membuktikan keimanan kepada rukun iman dan akhir sekali bernasyid tentang rukun iman dan mengeluarkan isi penting kepentingan rukun iman. Bernasyid ni satu elemen muzik yang boleh digunakan ataupun yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi bernasyid tu perlu juga guru tu tekankan apa isi penting dalam nasyid tu. Dan seterusnya pentaksiran, amalan lisan dan juga ujian. Dan akhir sekali kemahiran berfikir aras tinggi dalam tajuk ni yang boleh dilihat mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Seterusnya, untuk 3.2 pula, murid akan belajar merumus, meyakini dan mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan harian. Untuk standard pembelajaran, bagi 3.2 ini, murid akan dapat menyatakan pengertian rukun Islam, menyenaraikan rukun Islam,
merumus kepentingan beriman kepada rukun Islam dalam kehidupan harian dan meyakini rukun Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Untuk nota guru pula, yang pertama, bersoal jawab dengan murid tentang kehidupan seorang Muslim dan mengaitkan dengan tajuk. Ini penting. Guru kalau berbincang ataupun bersoal jawab dengan murid, maka guru perlu kaitkan dengan tajuk balik supaya murid tu tak diawang-awangkan lah, dia faham apa yang cikgu buat. Okay. Seterusnya, meminta murid untuk berkongsi pengalaman kehidupan seharian mereka untuk dia kaitkan dengan tajuk rukun Islam tadi. Dan seterusnya, latih tubing murid membaca 2 kalimah syahadah dan menerangkan maksudnya. Seperti kita tahu, 2 kalimah syahadah ni merupakan rukun Islam yang pertama. Jadi, pentinglah untuk guru tekankan bagaimanakah membaca kalimah syahadah yang betul dan maksudnya. Dan seterusnya, bersoal jawab tentang kepentingan beriman dan beramal dengan rukun Islam. Dan akhir sekali, membuat perbincangan tentang akibat tidak mengamalkan rukun Islam. Pentaksirannya juga sama, amal lisan dan ujian, dan juga kebatnya juga ada 3 elemen, iaitu mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, untuk 3.3 pula, murid akan belajar untuk merumus dan meyakini konsep asas nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta menjadikannya sebagai pegangan dan asas tindakan dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran, murid akan dapat menyatakan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Murid dapat menerangkan dalil nakli nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang 3.3, murid dapat mengenal pasti Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah terhadap makhluk. Dan akhir sekali, murid dapat membuktikan keyakinan terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim melalui tindakan terhadap diri dan keluarga. Kalau kita tengok standard pembelajaran dan standard kandungan ni, kita kaitkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi yang akan disebutkan. Di mana kalau kita tengok kebat ni, dia mengaplikasi, menganalisis dan menilai, kita kaitkan balik dengan standard pembelajaran. Di mana mengaplikasi, murid dapat mengaplikasikan balik, dapat buktikan keyakinan terhadap nama Allah dan Ar-Rahman dengan tindakan. Dan menganalisis ni boleh terangkan balik dalil nakli nama Allah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu, manakala menilai boleh yang sama juga boleh membuktikan keyakinan terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, untuk nota guru pula, guru perlu melakukan pembelajaran di luar kelas bagi mengenal pasti tanda Ar-Rahman Ar-Rahim pada makhluk Allah dan lain. Maksudnya boleh menjalankan pembelajaran di luar kelas supaya murid dapat lihat, boleh kaitkan dengan kehidupan seharian. Seterusnya, guru perlu menjelaskan erti Ar-Rahman Ar-Rahim serta perbezaannya melalui contoh. Guru juga perlu membimbing murid membaca dalil nakli serta memahami hukum beriman dengannya. Dan akhir sekali, guru bolehlah melaksanakan sumasaran dengan murid berkaitan dengan tindakan yang boleh dilakukan sebagai bukti keimanan murid tu terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Taksiran juga sama, amali lisan dan juga ujian. Seterusnya, itulah tadi bidang akidah. Sekarang kita akan masuk bidang sirah pendidikan Islam tahun 1. Dalam DSKP tahun 1 ni, dalam DSKP pendidikan Islam tahun 1, bidang sirah merupakan bidang kelima. Okay, jadi kita akan lihat poin-poin dalam standard kandungan pendidikan Islam bidang sirah. Okay. Poin 5.1, murid akan belajar mengambil iktibar dan mencintai Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa kelahiran baginda. Dan untuk standard pembelajaran pula, murid akan dapat menyatakan salah silah dan keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, murid juga akan dapat menganalisis keistimewaan peristiwa yang membuktikan kelahiran seorang Nabi. Dan seterusnya, murid akan dapat menghuraikan kepentingan kisah penyesuaian Nabi Muhammad SAW yang mempengaruhi pembentukan peribadi baginda. Dan akhir sekali, murid akan dapat mengambil iktibar daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk nota guru pula, apa yang perlu guru ambil perhatian ialah guru haruslah membantu murid memahami biodata salah silah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tahu kalau tengok biodata tu macam panjang kan. Jadi untuk budak-budak tahun 1 ni mungkin dia tak faham lagi macam mana nak memahami rajah
ataupun peta minda yang kita gunakan untuk menerangkan silsilah biodata keluarga Nabi Muhammad kan. Jadi guru ni perlu membantu murid untuk faham siapakah bapa baginda, siapakah ibu baginda, sepupu baginda, anak baginda dan sebagainya. Okay. Seterusnya guru perlulah meminta murid menganalisis keistimewaan Nabi Muhammad SAW melalui kisah-kisah baginda. Melalui, kalau kita tengok dalam buku teks akan ada teks-teks yang menceritakan kisah-kisah hidup baginda. Jadi guru ni perlu menggalakkan murid lah untuk analisis keistimewaan Nabi Muhammad tu berdasarkan kepada teks-teks tu. Jadi kat sini kita dapat lihatlah elemen kebat kat situ. Kita akan aplikasikan elemen kebat mengaplikasi kat situ. Okay, dan akhir sekali guru bolehlah menyumbang saran dengan murid dan menjelaskan kepentingan berakhlak mulia. Pentaksiran juga sama, amali dan juga ujian, dan kebat pun sama, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, untuk poin 5.2 pula, murid akan belajar mengambil iktibar dan mencontohi ciri-ciri keistimewaan sifat sidik Nabi Muhammad SAW. Okay, untuk standard pembelajaran dalam tajuk ini, murid akan dapat menyatakan sifat Nabi Muhammad SAW yang unggul. Murid juga akan dapat menjelaskan sifat sidik Nabi Muhammad SAW yang unggul. Dan seterusnya, murid dapat menganalisis sifat sidik Nabi Muhammad SAW yang unggul melalui kisah. Dan akhir sekali, mencontohi tindakan Rasulullah daripada kisah Nabi Muhammad SAW yang bersifat sidik. Kalau kita tengok kat sini, kita dapat lihat pembelajaran tu berlaku daripada umum ke khusus. Mula nyatakan dulu sifat Nabi. Kemudian kita khususkan kepada sifat sidik Nabi. Dan seterusnya kita analisis sifat sidik Nabi tu melalui kisah-kisah hidup baginda, dan akhir sekali kita aplikasi dengan mencontohi tindakan Rasulullah SAW. Okay, seterusnya nota guru, apa yang guru perlu ambil perhatian ialah yang pertama, guru bolehlah menerangkan 4 sifat wajib bagi Rasul secara ringkas. Dan seterusnya meminta murid menyerahkan contoh-contoh amalan bercakap benar dan berterus terang. Cakap benar ni sidik lah. Okay. Dan akhir sekali berkongsi kisah-kisah berkaitan sifat sidik dan bincangkan iktibarnya. Maksudnya kat sini guru boleh gunakan teknik bercerita untuk menarik minat murid dan kefahaman murid. Pentaksiran juga sama, amali dan ujian, dan kebat pun sama, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, Seterusnya, 5.3 standard kandungan terakhir untuk bidang sirah pendidikan Islam tahun 1. Murid akan belajar mengambil iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan berkeluarga. Kalau kita tengok daripada 5.1 tadi, semua mengambil iktibar. Sebabnya memang kita nak belajar sirah ni dan kita nak mendidik murid kita tentang sirah ni sebab nak mengambil iktibar dan kita nak mencontohi akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad, ataupun kita nak ambil teladan lah daripada sirah Nabawiyah ni kan. Okay. Seterusnya, standard pembelajaran dia, murid akan dapat menyatakan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan berkeluarga. Dan 5.3.2, murid akan dapat mengambil iktibar dan mencontohi daripada kisah kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan berkeluarga. Okay, antara perkara yang perlu guru tekankan dalam tajuk ini ialah guru bolehlah meminta murid untuk berkongsi amalan mereka bersama keluarga. Sebabnya nak tengoklah murid-murid akan aplikasi tak, boleh aplikasi ataupun boleh kaitkan tak dengan tajuk yang akan mereka belajar. Dan seterusnya, guru perlulah meminta murid untuk menganalisis tindakan Nabi Muhammad SAW dan meminta mereka mengaitkannya dengan kehidupan seharian mereka. Dan akhir sekali, bolehlah melakukan aktiviti sumbang saran cadangan amalan atau aktiviti untuk menyeratkan hubungan kekeluargaan berdasarkan tajuk kehidupan berkeluarga Nabi Muhammad SAW. Pentaksiran juga amali dan ujian, dan kebat juga ada 3, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, okay, itulah tadi untuk DSKP Pendidikan Islam tahun 1 dalam bidang
akidah dan sirah. Sekarang kita akan masuk kepada JSKP Pendidikan Islam tahun 2. Okay, dalam bidang akidah. Seterusnya. Okay. Dalam JSKP tahun 2 ni, bidang akidah ialah bidang kedua. Kalau tengok buku teks pun dia unit kedua. Dia bab kedua lah. Kalau tahun 1 tadi dia bab ketiga. Okay, kita akan tengok. Standard kandungan untuk bidang akidah tahun 2 ini, murid akan belajar untuk mengimani sifat-sifat Allah dan mengimplikasikan dalam kehidupan harian. Dan standard pembelajaran pula, dalam tajuk ini, murid akan dapat menyenaraikan sifat-sifat Allah. Murid juga akan dapat menyatakan maksud bagi setiap sifat-sifat Allah itu. Dan akhir sekali, murid akan dapat membuktikan keimanan terhadap sifat-sifat Allah melalui tindakan dalam kehidupan harian. Okay, untuk nota guru, apa yang guru perlu buat dalam tajuk ini, guru perlulah ataupun haruslah membimbing murid menyebut sifat-sifat Allah dengan betul. Sebab sifat-sifat Allah ni ada istilah Arab dia. Jadi perlulah guru ni bimbing murid itu macam mana nak sebut istilah-istilah tersebut dengan betul. Okay, seterusnya bolehlah bersoal jawab dengan murid tentang sifat-sifat Allah, bolehlah buat kuis ataupun ujian ringkas lah, latih tubi ringkas ke untuk murid-murid ni lebih cepat ingat lah dengan sifat-sifat Allah itu. Dan seterusnya memperkenalkan pembahagian sifat-sifat Allah kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Macam dalam 20 sifat Allah tu ada 4 pembahagian. Jadi guru perlulah memperkenalkan pembahagian itu secara ringkas. Okay, seterusnya taksiran untuk tajuk ini juga amali lisan dan ujian. Dan juga kemahiran fikiran aras tinggi dia pun mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okay, seterusnya 2.2 pula, murid akan belajar untuk mengimani konsep nama Allah Al-Ahad dan As-Samad serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Okay, untuk standard pembelajaran pula, dalam tajuk ini, murid akan dapat menyatakan pengertian Al-Ahad dan As-Samad, membaca dalil naqli dan ertinya, menganalisis dalil akli nama Allah Al-Ahad dan As-Samad, dan membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Ahad dan As-Samad melalui tindakan dan pengharapan hanya kepada Allah bagi menjauhi perbuatan syirik. Okay. Seterusnya kita tengok apa nota guru, apa yang perlu guru tekankan. Yang pertama, guru bolehlah sumbang saran tentang gambar-gambar fenomena alam. Kalau tengok dalam buku teks, dia ada buku surat pertama tajuk ini, dia akan ada gambar fenomena alam. Dan guru bolehlah memulakan pengajaran dengan melakukan aktiviti sumbang saran ni. Maksudnya bertanya tentang gambar-gambar itu, berbual tentang gambar-gambar itu dan seterusnya. Guru bolehlah meminta murid untuk kaitkan gambar-gambar fenomena alam tadi dengan tajuk yang akan dipelajari. Okay, seterusnya menjelaskan maksud Al-Ahad dan As-Samad kepada murid dengan lebih jelas dan seterusnya membimbing murid membaca dalil naqli dan dalil akli dengan betul. Dan tajuk ni kita ada dalil naqli dan juga dalil akli, maka guru perlu membimbing murid untuk baca dengan betul. Dan akhir sekali memberi latih tubi kepada murid berkaitan tajuk sebagai pengukuhanlah kepada murid. Okay. Bagi pentaksiran tajuk ini, amali lisan dan juga ujian, sebab amali lisan tu bolehlah buat untuk membaca dari naqli dan akli tadi kan. Dan kemahiran berfikir aras tingginya juga ada 3 elemen iaitu mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Seterusnya, poin 2.3, dalam tajuk ini murid akan belajar untuk mengimani konsep malaikat dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Okey. Dalam tajuk ini, standard pembelajarannya iaitu murid akan dapat menyatakan pengertian malaikat itu sendiri dan membaca dalil naqli kewajipan beriman kepada malaikat, menyeraikan nama-nama malaikat yang ada, yang wajib kita ketahui dan seterusnya murid akan belajar untuk menganalisis tugas-tugas malaikat dan akhir sekali murid akan belajar untuk membuktikan keimanan terhadap malaikat melalui tindakan dalam kehidupan harian. Okey. Untuk nota guru bagi topik ni, guru akan perlu menerangkan para malaikat ni dia menjalankan tugas dengan penuh ketaatan. Maksudnya guru ni perlu menekankanlah bahawa malaikat ni dia menjalankan tugas dia dengan taat dan kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam perlu mencontohi. Okay, seterusnya
guru perlu membimbing murid membaca dalil nakli dengan betul. Seperti topik sebelum ni pun ada dalil nakli dan dalil akli. Tapi dalam topik ni ada dalil nakli saja. Jadi guru perlu membimbing murid untuk membaca dengan betul. Seterusnya, minta murid bernasyid lagu 10 malaikat. Kalau tengok dalam buku teks adalah nasyid, lirik nasyid ni yang perlu dibaca, yang perlu dinyanyikan lah. Jadi sama juga, bukan sahaja nasyid saja, tapi guru perlu tekankanlah isi penting dalam nasyid tu, supaya murid ingat dan murid tahu isi lagu tu lah. Seterusnya, menerangkan tindakan murid sebagai bukti keimanan terhadap malaikat dengan lebih lanjut. Ni pun dalam buku teks kalau tengok memang adalah senarai tindakan yang boleh murid lakukan. Kita sebagai seorang Muslim, apa yang kita perlu lakukan untuk tunjukkan bukti kita beriman kepada malaikat. Tapi guru perlu terangkan lebih lanjut lagi. Pentafsiran pun sama, amali lisan dan ujian dan juga kehebatnya 3 elemen, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, tadi dah habislah untuk bidang akidah tahun 2. Kita akan masuk pada bidang sirah pendidikan Islam tahun 2 pula. Dalam bidang sirah, iaitu merupakan bidang keempat lah dalam DSKP, pendidikan Islam tahun 2 ni. Yang pertama, dalam bidang sirah ni, murid akan belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengaplikasi iktibar dalam kehidupan harian daripada peristiwa yang membuktikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Tajuk ni dia akan memfokuskan kepada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Standard pembelajarannya, murid dalam topik ini, murid akan dapat menyenaraikan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya, murid dapat menerangkan peristiwa malaikat membelah dada Nabi Muhammad SAW semasa kecil. Dan seterusnya, murid dapat menganalisis kepentingan peristiwa malaikat membelah dada Nabi Muhammad SAW yang mempengaruhi pembentukan peribadi baginda. Dan akhir sekali, murid dapat mengaplikasikan iktibar dari peristiwa malaikat membelah dada Nabi Muhammad itu tadi dalam kehidupan harian. Kalau kita tengok ni pun sama juga, dia daripada umum ke khusus. Maksudnya pertama, murid akan dapat senaraikan dulu apakah tanda-tanda kenabian. Dan kita akan pergi secara khusus. Iaitu salah satu tanda kenabian tu adanya peristiwa, berlakunya peristiwa membelah dada Nabi Muhammad semasa kecil kan. Seterusnya, dah dapat terangkan peristiwa tu, dapat analisis pula apakah kepentingan peristiwa itu sehingga dapat mempengaruhi pembentukan peribadi baginda. Dan akhir sekali, dah faham dan dah boleh kaitkan tu, dapat aplikasikan iktibar daripada peristiwa tu dalam kehidupan seharian. Apakah nota guru pula yang perlu guru tekankan ialah yang pertama, boleh lakukan sumbang saran tentang gambar situasi pembedahan di hospital dan kaitkannya dengan tajuk. Ni dalam buku teks untuk muka surat pertama topik ni ada gambar doktor sedang menjalankan pembedahan di hospital. Jadi boleh kaitkanlah ini dengan tajuk kita ni, itu tanda kenabian peristiwa membelah dada Nabi Muhammad. Di mana kalau pembedahan tu kita nak buang benda-benda yang tak elok lah daripada badan. Kita nak keluarkan kuman-kuman, kita nak keluarkan contoh kalau kanser, kita nak keluarkan tumor ataupun apa-apa je lah yang menyebabkan penyakit tu kan. Jadi kita kaitkan dengan peristiwa membelah dada Nabi Muhammad ni. Peristiwa tu berlaku sebab nak membersihkan hati Nabi Muhammad kan. Seterusnya, guru perlu menjelaskanlah bahawa tanda kenabian Nabi ni ialah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali, boleh meminta murid untuk bernasyid berkaitan dengan tajuk ni dan kenal pasti kepentingan dan iktibar dalam nasyid tersebut. Dan pentafsiran juga amali dan ujian. Dan manakala kemahiran fikir aras tinggi dia ialah mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Seterusnya, topik kedua dalam bidang sirah ini iaitu 4.2 ialah murid akan belajar untuk mengaplikasikan iktibar keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan harian. Kalau kita ingat balik tahun 1 tadi kita belajar pasal sifat sidik. Sekarang tahun 2, masa tahun 2 kita belajar tentang sifat amanah pula. Untuk standard pembelajaran,
murid akan dapat menjelaskan keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya murid akan dapat menganalisis keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad tu melalui kisah kehidupan baginda, dan akhir sekali murid dapat mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat amanah dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya, nota guru, apa yang guru boleh lakukan dalam semasa PDP? Yang pertama sekali, boleh sumbang saran tentang contoh-contoh sifat amanah yang diketahui murid. Okay, masih tahu amanah ni bertanggungjawab dengan sebarang tanggungjawab yang diberikan. Cikgu guru bagi kerja sekolah, itu merupakan amanah untuk murid tersebut. Jadi boleh berbincang dengan murid untuk murid bagi contoh-contoh apa sifat amanah yang mereka tahu. Dan seterusnya boleh kaitkanlah dengan tajuk kita. Seterusnya, guru bolehlah menjelaskan maksud amanah dengan lebih lanjut. Maksudnya, luaskan lagi skop amanah tu supaya murid lebih faham. Dan seterusnya, minta murid untuk menyeraikan contoh-contoh sifat amanah. Dan akhir sekali, membincangkan sebab dan akibat sifat amanah menggunakan peta iting. Maksudnya, sebab apa perlunya kita bersifat amanah, dan apakah akibat kalau kita mengabaikan sifat amanah ni, ataupun apakah impak yang kita akan dapatlah daripada bersifat amanah. Okay, pentafsirannya juga sama, amali dan ujian. Okay, kalau kita tengok kemahiran bersikap aras tinggi untuk tajuk ni, dia tambah lagi satu, mencipta, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta, di mana kita adakan aktiviti peta iting tu, dia melibatkan elemen mencipta lah. Sebab kita gunakan peta iting, kita mencipta sesuatu lah yang baru. Okay. Seterusnya, Seterusnya 4.3 pula, dalam topik ini murid akan belajar untuk mengaplikasikan iktibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bersahabat. Kalau ingat balik tahun 1 tadi, kita belajar tentang kehidupan berkeluarga Nabi Muhammad. Sekarang kita belajar tentang kehidupan bersahabat pula. Okay. Standard pembelajaran untuk topik ini, murid dapat menerangkan maksud sahabat Nabi Muhammad SAW. Murid dapat menjelaskan contoh-contoh sahabat dalam kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak maupun hamba. Dan murid akan dapat menganalisis kepribadian tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bersahabat melalui kisah kehidupan baginda. Dan akhir sekali, murid juga dapat mengaplikasikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bersahabat. Okay, untuk nota guru, guru perlu jelaskan maksud sahabat Nabi Muhammad SAW ni dengan lebih lanjut, dan seterusnya meminta murid untuk menyebut contoh nama sahabat Nabi Muhammad yang pernah didengari. Sebab apa, mungkin murid ni waktu dia tadika ke, waktu dia sekolah tahun 1 pun dia pernah dengar dah apakah nama sahabat yang disebut-sebut di ceramah ataupun di mana-mana sahaja disebut oleh ibu mereka atau sebagainya. Jadi kita bagi peluang untuk murid sebut. Jadi bila mereka sebut dengan betul, boleh berikan peneguhan, boleh berikan pujian. Jadi mereka lebih semangat untuk tahu dengan lebih lanjut. Dan seterusnya, menjalankan lakonan semula kisah sahabat Nabi. Okay, kalau tengok dalam buku teks, dia akan ada beberapa kisah sahabat Nabi. Contohnya Bilal bin Rabah, kisah mereka lah menjadi kisah terkenal sahabat kan. Jadi boleh laksanakan aktiviti lakonan supaya mereka ingat benda tu sampailah besar, sampailah meningkat ke darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, mereka akan ingat. Kerana aktiviti tu melibatkan pelibatan aktif murid. Sekali bimbing murid untuk mengenal pasti akhlak Nabi dalam bersahabat. Maksudnya gariskanlah apa-apa isi penting dalam isi-isi penting akhlak Nabi Muhammad dalam bersahabat. Pentafsiran juga sama, amali dan ujian, dan kemahiran berfikir aras tinggi pun ada 3 elemen: mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okay. Seterusnya, saya rasa itu sahaja untuk Bidang Akidah dan Sirah tahun 1 dan juga tahun 2. Saya serahkan kepada saudari Ifah untuk DSKP Pendidikan Islam tahun 3. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan penerangan berkenaan DSKP Pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang akidah. Okay, yang pertama, akidah
Dalam bidang akidah ni, standard kandungan untuk tahun 3, ia merumuskan berkenaan konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey, ini antara standard kandungan yang saya baca tadi, iaitu 3.1 yang merumuskan konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Standard pembelajaran pula, apa yang murid perolehi daripada bidang akidah pada tahun 3 ini adalah murid dapat menyatakan pengertian nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim. Murid dapat membaca dalil nakli dan ertinya. Murid dapat menghuraikan kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Dan 3.1.4, murid dapat membuktikan keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim melalui tindakan dan mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Maksudnya dalam kandungan pembelajaran yang murid akan pelajari itu adalah berkenaan tadilah yang murid dapat mempelajari maksud Al-Alim dan Al-Hakim tu. Dan nota guru pula, apa yang tindakan yang guru boleh lakukan sewaktu pengajaran topik akidah ini di bawah tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi guru boleh bersoal jawab dengan murid tentang teks dan gambar, kemudian kaitkan dengan tajuk. Maksudnya dalam buku teks itu ada tersedia gambar-gambar yang berkaitan dengan maksud Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim ni. Jadi guru boleh terangkan kepada murid dan kaitkan dengan tajuk berkenaan. Dan guru juga boleh membimbing murid membaca dalil nakli dan maksudnya. Serta guru ni boleh meminta murid menyenaraikan kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim selain yang telah diberikan di dalam buku teks. Dan guru juga boleh membuat satu sumbangsaran cara memelihara alam, kemudian galakkan murid untuk mengamalkannya. Mengapa cara memelihara alam? Kerana Al-Hakim ni maksudnya Allah bijaksana, Allah yang menciptakan alam, dan bagaimana murid ni perlu mengamalkan penjagaan alam tu dengan sebaiknya. Itulah antara tindakan yang boleh guru ambil semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Dan pentakdiran yang boleh guru buat adalah seperti kuis, amali lisan. Kalau kuis tu guru boleh bersoal jawab erti Al-Alim dan juga Al-Hakim. Dan kalau ujian juga boleh ujian ataupun amali lisan ni guru boleh berikan berdasarkan gambar tu, terangkan apa kaitannya dengan nama-nama Allah tersebut. Dan kemahiran berfikir menggunakan kemahiran menganalisis, mengaplikasi dan juga menilai. Seterusnya, poin 2 pula, standard kandungan merumus konsep beriman dengan kitab dan mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan juga istiqamah. Standard pembelajaran yang mana murid dapat menyatakan pengertian kitab, membaca dalil nakli, kewajipan beriman kepada kitab, menyenaraikan nama-nama kitab, merumus kesan beriman dengan kitab, dan murid dapat membuktikan keimanan terhadap kitab melalui tindakan dalam kehidupan harian. Dan bagi 3.2 ni, dalam buku teks dia di bawah tajuk beriman kepada kitab. Dan dengan tajuk ini, guru ataupun tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah menjelaskan kepada murid tentang ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran meliputi semua perkara seperti akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Guru juga boleh membimbing murid membaca dalil nakli dan dengan bertajwid dan memahami maksudnya. Guru juga boleh meminta murid
Standard pembelajaran iaitu apa yang murid dapat daripada tajuk ini ialah murid dapat menyatakan pengertian wahyu. Murid dapat menerangkan peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, dan murid juga dapat menganalisis kepentingan penurunan wahyu. Murid juga dapat merumus iktibar daripada peristiwa penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, dan murid juga dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Dan dalam buku teks penerangan ini adalah di bawah tajuk wahyu teragung. Dan daripada tajuk ini, guru boleh membuat cerita, maksudnya guru boleh ceritakan secara terperinci peristiwa penurunan wahyu yang pertama, dan guru boleh menunjukkan kepada murid-murid tempat yang terlibat menggunakan media digital. Maksudnya kalau dalam buku teks ada menggambarkan tempat Nabi Muhammad SAW tu menerima wahyu. Contohnya Jabal Nur, dan disitulah. Seterusnya guru juga boleh menerangkan iktibar yang dapat diambil daripada peristiwa tersebut. Guru boleh meminta murid ni menyatakan pendapat bagaimana perjalanan Nabi dalam penerimaan wahyu yang pertama tu, bagaimana kesusahan yang Nabi tanggung, dan pentadbiran yang digunakan ialah ujian dan juga amali lisan. Kemahiran berfikir yang aras tinggi adalah menganalisis, mengaplikasi dan menilai. Seterusnya, Seterusnya 5.2 di bawah tajuk wahyu yang teragung ini, standard kandungannya adalah merumus iktibar keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan harian dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran apa yang boleh murid dapat ialah murid dapat menguraikan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW melalui kisah kehidupan baginda, dan murid juga dapat merumus kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh, serta murid juga dapat mengaplikasi sifat tabligh sebagai bukti kecintaan kepada baginda dalam kehidupan harian. Maksudnya di sini bagaimana melihat bagaimana cara dakwah Nabi yang menggunakan sifat tabligh itu. Dan nota guru ataupun tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam menerangkan ataupun menyampaikan topik tersebut ialah menerangkan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Guru juga boleh berikan contoh cerita Nabi Muhammad SAW yang membuktikan keunggulan sifat tabligh. Kalau dalam buku teks banyak terselit kisah-kisah berkaitan sifat tabligh Nabi ni, dan guru juga boleh menjelaskan kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh serta menasihati murid agar mengamalkan sifat tabligh dalam kehidupan. Dan ujian pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru adalah ujian dan juga amali lisan. Kalau amali lisan ni, guru boleh mendengar daripada murid
Daripada topik ini juga, murid dapat menguraikan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Serta murid juga dapat merumus kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Dan murid juga dapat menjadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai ikutan dalam kehidupan mereka. Dan tindakan ataupun nota guru yang guru boleh lakukan adalah menceritakan kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Guru boleh menerangkan kepribadian Nabi secara tepat dan jelas, serta guru boleh memberikan contoh kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW, serta menjelaskan kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Dan terakhir sekali, guru juga boleh menasihati murid mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Pentadbiran yang digunakan adalah ujian dan juga amalan lisan. Kalau ujian ni, guru boleh mendengarlah sejauh mana kefahaman murid berkenaan tajuk Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Arab ni. Dan kalau amali lisan pula, guru boleh mendengar murid mendeklamasikan sajak yang berkaitan dengan kesan-kesan ataupun kepentingan kita mengamalkan akhlak Nabi dalam kehidupan bermasyarakat ni. Dan kemahiran berfikir arah tinggi yang digunakan, menganalisis, mengaplikasi serta menilai. Itulah antara pendidikan DSKP pendidikan Islam bagi tahun